dan peluang untuk kita sama-sama berjumpa pada malam ini walaupun di dalam talian. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa setiap hari Ahad malam Isnin daripada kluster sains dan pembangunan Mampan Nadwah Ilmuwan Abim kita akan adakan usrah ilmuwan dan Alhamdulillah malam ini kita sudah mengadakan usrah yang kali ke-83. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah untuk malam ini kita akan kupas satu tajuk yang mana tajuk ini ataupun peristiwa lah saya boleh katakan peristiwa ini berlangsung pada bulan ini iaitu bulan Mei, iaitu Hari Guru, yang mana kita sambut Hari Guru ni pada tiap-tiap tahun pada 16 Mei kan. Kita akan menyambut hari ini sebagai tanda penghargaan kepada guru-guru kita. Tidak kiralah di mana sahaja kita menuntut ilmu, sesiapa sahaja yang mengajar kita ilmu, mereka lah kita akan anggap sebagai guru lah. Jadi hari 16 Mei ni kita sambut untuk menghargai pengorbanan dan jasa mereka mengajar kita ilmu. Jadi insyaAllah tajuk kita pada malam ini ialah Hari Guru Menginovasi atau Mengenali Pencipta. Jadi saya yakin tajuk ini sangat memberi satu persoalan yang sangat besar. Sebabnya kita juga bermain dengan peranan guru itu sendiri, bagaimana guru itu perlu mendorong ataupun membimbing manusia ini ke jalan yang mana kan. Itu yang kita nak mencari-cari lah kan, erti menjadi seorang guru. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan tidak asing lagi pengerusi kluster sains dan pembangunan Mampan Nadwah Ilmuwan Abim, iaitu Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan usrah kita pada malam ini untuk dibentang oleh Datuk Profesor. InsyaAllah, dipersilakan Doktor. Terima kasih Saudara Hakim. I think kita kena rekod lah, pasal saya ingat rekod juga ni. Boleh tak Karul kita rekod? Okay. Recording in progress. Okay. Alhamdulillah. Tajuk kali ini yang saya akan bentangkan ialah satu tajuk yang agak unik ya, kerana kita sekarang ni adalah pada masa Hari Guru ya, bulan ni adalah bulan Hari Guru ya, sebenarnya yang dikatakan oleh Saudara Hakim tadi. Mengapakah kita menyambut hari ini ialah kerana basically ya, untuk guru-guru kita ya, kerana mereka lah yang akan menentukan ya, di mana kita berada, dan mereka lah juga yang membantu, yang memastikan kita berada di landasan yang betul. Apa yang saya akan ketengahkan kali ini ialah untuk melihat sebagai seorang guru ya, apakah kemampuan yang kita kena buat ya, terhadap murid kita. Adakah kita ingin menjadikan murid kita itu seorang yang boleh mencipta, ataupun kita mengajar atau mendidik murid kita itu supaya dia mengenal pencipta ya, walaupun dua-dua ni bunyi cipta tu ada dua, tetapi satu tu mencipta ya, iaitu satu perbuatan untuk yang dilakukan oleh seseorang untuk mencipta. Tapi berbeza dengan kenal pencipta, iaitu kita mengenali orang ataupun entiti yang mencipta sesuatu. So ini adalah perbezaan yang kita akan cuba analisa dan lihat ya, yang manakah yang lebih patut ya kita lakukan ya sebagai seorang guru. So kita diberitahu ya bahawa bayi yang dilahirkan di muka bumi ini adalah dalam keadaan fitrah, iaitu dalam keadaan bersih ya, yang suci, dan ianya adalah dalam keadaan yang putih ya, sebagai contoh dia seakan-akan putih yang boleh dicorak ya, mengikut apa yang kita mahu. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa.
hadaplah wajahmu terus lurus kepada agama Islam. Fitratallahi allati fataranna sa'alaiha. Fitrah Allah menyebabkan dia telah mencipta manusia ya menurut fitrah itu. Jadi Allah telah mencipta manusia ini mengikut fitrah dia, iaitu satu yang tulen dan bersih. Ini disebutkan dalam surah Rum ya, ayat 30. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim juga ada mengatakan mengenai perkara ini. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dan kalau kita lihat, kita boleh extendkan bukan saja ke ibu bapanya, tetapi gurunya, ya, terutama guru. Kerana dari segi jumlah masa yang kita akan hadapi dalam 24 jam, ya, kita akan dapati kebanyakan masa kita adalah bersama dengan guru. Jadi apakah dia education ini atau pendidikan? Ya, minta maaf lah saya kena guna bahasa Inggeris kerana saya lebih mudah ya, untuk bahasa Inggeris, tapi saya akan terjemahkan dia. Apakah pendidikan? Pendidikan ialah proses pembelajaran, ya, makna kita belajar ataupun cuba mendapatkan ilmu sama ada skill ataupun values ataupun moral, ya, akhlak, kepercayaan, habit dan personal development, iaitu pembangunan sendiri. Jadi education itu originated as a transmission of cultural heritage. Ya. Education ni sebenarnya dia adalah pemindahan ya, daripada satu culture kepada satu culture ataupun daripada satu generasi ke satu generasi. Guru itu akan belajar daripada guru yang lain sebelumnya, dan guru yang akan datang akan membekalkan guru apa yang telah dipelajari daripada guru yang sebelumnya. Dan sekarang ni education itu sekarang merangkumi lebih lagi daripada itu. Setiap idea, setiap apa yang kita belajar secara liberation, secara ilmu, itu pun dianggap. Critical thinking juga, iaitu berfikir secara kritik pun, itu pun dianggapkan juga ilmu ataupun education. Jadi dia dah jadi satu benda yang agak kompleks sebenarnya, education. Dan ini menyebabkan kita dapati kadang-kadang kita lari ya, daripada apa tujuan utama education ini. Dan ada setengahnya mengatakan mungkin education ini tak penting ya, kerana mereka melihat ya, selepas mereka habis sekolah ke sekolah rendah ke sekolah menengah, mereka dapati dalam kehidupan mereka tak menggunakannya. Yang mungkin tak menggunakan keseluruhan daripada ilmu yang mereka pelajari. Tetapi adakah ini suatu kebenaran? Adakah ini sesuatu yang apa orang kata berlaku sebenarnya? Yang ini mungkin perasaan saja. Kita rasa bahawa kita rugi masa saja belajar daripada darjah 1 ataupun daripada prasekolah sehingga ke sekolah menengah. Tapi perlu kita ingatkan ya, yang sebenarnya education ni impak dia adalah agak besar. Ya, impak dia adalah agak besar. Okay. Jadi, why education? Mengapa kita perlu pendidikan? Ini sebenarnya. Jadi kalau kita tengok dari segi why itu, kerana kita ni generasi zaman ini suka bertanya why. Mengapa benda itu berlaku? Mengapa kita buat suatu benda? Mengapa kita pilih suatu benda? Jadi saya akan menggunakan kaedah yang sama, iaitu mengapa education? Mengapa yang kita perlu pendidikan? Ya, kita akan dapati dia akan membantu kita dalam menyelamat dunia. It's a safer world. Ya. Mengapa kita kata safer world? Kerana education itu something that not only needed on a personal level but also on a global level. Kerana dengan itu kita akan memahami satu sama lain. Maka kita tidak akan mudah ya, bergaduh atas satu sama lain. Bila kita ada ilmu mengenai bangsa lain. Jadi it is a safer world. Dunia ini akan lebih selamat ya, kalaulah semua orang ada ilmu. Dan yang kedua, dia akan menyebabkan kita lebih confident, ya, yakin dengan apa yang kita lakukan. Kerana self-confident ini adalah satu part yang menentukan kejayaan kita ya, pada masa depan. Apakah yang terbaik ya, untuk mendapatkan confident, keyakinan ini, kecuali dengan pendidikan. Ya, kerana ilmu yang kita ada itu, paras ilmu yang kita ada itu
akan membantu kita ya dalam kehidupan itu sendiri. Jadi apabila kita bertindak, maka kita akan bertindak dengan yakin. Begitu juga, oleh kerana kita ada ilmu, maka kita boleh hidup ya di dalam society, ya, dalam masyarakat. Ya, kita tahu ya bagaimana harus kita bertindak ya, dalam satu masyarakat. Kita diajar ya apa yang kita patut lakukan dan apa yang patut kita tak lakukan. Jadi dengan itu, dia memperjelaskan kepada kita kedudukan kita ya dalam masyarakat. Dan yang kelima, dia akan membantu economic growth ya, terutama dalam level nasional ya. Kerana apabila orang tu berilmu, kemungkinan besar dia akan produktif. Dia akan membantu dalam penambahan dari segi economic growth suatu negara itu. Seorang yang berilmu itu lebih berguna ya bagi sebuah negara daripada orang yang tak ada berilmu, yang hanya bergantung kepada 4 kerat tenaga saja. Ya, jadi tindakan yang dilakukannya hanya setakat kita panggil sebagai labor intensif saja dan tidaklah termasuk dalam ilmu, menggunakan ilmu itu sebagai meneruskan ekonomi tersebut. Ini adalah satu perbezaan yang amat besar. Jadi economic growth ini juga akan lebih baik dan lebih terancang kerana dia mempunyai ilmu. Okey? Dan ia akan membantu untuk protect kita. Kenapa kita kata dia akan membantu untuk protect kita? Kerana daripada ilmu yang kita perolehi, kita akan faham bukan sahaja dari segi kesihatan, tetapi juga dia protect kita secara financially. Kerana kita tahu bahawa apabila kita ada wang, maka kita tahu bagaimana berbelanja dengan bersesuaian. Kerana ilmu Prof, saya rasa Profnya mic mute. Tak dengar apa? sorry. Okey, apa nama, stopkan video saya pasal saya ingat dia overload dia punya screen tu. Okey, nampak ke saya punya screen? Boleh share screen balik kot. So, Okey, nak kena share ke? saya rasa tadi Profnya slide tu dah keluar. Terkeluar, okey. Mungkin boleh share balik kot. Okey. Okay, so saya share balik. Jadi why education? Ya, pertama dia akan provide stability. Ya, kerana education ni provide stability dalam kehidupan kita. It's something that no one can work away from us. Ya. Bila kita dah ada ilmu, sama ada memegang ijazah ke, maka tidak ada siapa boleh ambil ijazah itu daripada kita. Jadi dia akan stabilize kita, ya, akan stabilize ya dalam kehidupan kita. Dan dia akan provide financial security, ya. Kerana dengan adanya kita education tersebut, kita boleh cari kerja yang bersesuaian. Jadi dengan itu kita akan hidup lebih baik lagi. Dan dia memerlukan dari equality. Kerana kita dah ada ilmu, maka kita tahu kedudukan kita dalam masyarakat. Jadi apabila kita tahu kedudukan kita masyarakat, maka lebih mudah ya untuk kita memahami apa perbezaan di antara kita dan orang lain. Dan it allow self-dependency. Apabila kita ada pendidikan, maka dengan itu kita boleh mencari pekerjaan sendiri. Kita tak perlu bergantung pada orang lain. Ilmu yang kita ada itu akan dapat membantu kita financially dan lain-lain lagi. Dan dia akan menyebabkan kita punya dream menjadi true. Kerana pada asasnya, dengan ilmu yang kita ada, kita boleh buat apa yang kita mahu. Kalau kita ingin menjadi doktor, maka kita ambil ilmu yang
untuk menjadi doktor. Kalau kita ingin menjadikan jurutera, maka kita belajar bidang kejuruteraan. Jadi dia menghasilkan. Jadi education ni kita nampak memang apa orang kata berguna bagi kita. Ya, amat berguna kepada kita. Terutama kepada children, ya, kanak-kanak. Kerana kanak-kanak kita tahu minta maaf, mereka perlu ya membangunkan diri dia. Dan apakah minta maaf, cara terbaik ya untuk membangunkan skill sosial, sama ada mental skill, sosial dan lain-lain lagi, iaitu dengan melalui education. Dan dia boleh membentuk ya role yang baik, ya, pilihan yang berdasarkan kepada education yang diperoleh tersebut. Ya, bukanlah satu benda yang rule yang salah, kerana telah diajar dalam kelas ya, apa yang baik dan apa yang tak baik. Dan kita juga boleh produce artwork dan music dan lain-lain lagi role tersebut. Dan goal building ya, kita boleh ya, apakah kita nak daripada kehidupan ini. Jadi daripada situ ya, kita boleh membentuk asas-asas bagi apa yang perlu buat di masa depan. Jadi kita nampak education ni important. Walaupun dia seorang kanak-kanak. Jadi daripada society kita nampak pentingannya bahawa dia akan help untuk kita hidup dalam society. Dia akan menyebabkan kita productivity kita naik ya, kerana kita ada ilmu, maka kita boleh contribute ya terhadap ekonomi negara. Dan impaknya education pada dunia ialah kita boleh ya bergaul dengan citizen yang lain dan memahami ya di antara satu sama lain ya dengan baik. Jadi tidaklah kita ingin berperang ya, dan lain lagi. Jadi kita dapati ya bahawa education ini bukan saja sebagai itu hal, dia membantu kita untuk menjaga diri kita sendiri. Ya, kita tambah lagi ya dari segi physical well-being kita ya, macam mana keadaan kita ya. Dan personal growth kita pun juga ya, kita berumur daripada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun. Jadi apa yang kita kena lakukan ya, bagi setiap umur tersebut. Jadi ini question-question yang akan membantu kita. Education itu akan membantu kita untuk hidup sepanjang itu. Dan kita juga dapat memahami diri kita. Mengapa yang tiba-tiba ya, sebagai contoh saya, janggut saya dah jadi putih. Maka mengapa tak warna hitam sebagai contohnya. Jadi kita get to know ourselves daripada segi education. Ya, semua ni pendidikan. Jadi kita nampak ya pendidikan ni bukanlah satu benda yang boleh kita main-main saja. Ianya satu perkara yang amat penting ya dalam kehidupan ini. Dari segi worldwide view tadi saya dah sebutkan ya bagaimana kita boleh hidup ya dalam dunia yang positif daripada dunia yang negatif. Peace pun dari segi di antara kehidupan kita di antara satu sama lain ya akan menjadi satu keamanan ya di antara kita. Dan teachers value ya, kita akan dapat satu value. Apa yang baik, apa yang tak baik, apa yang perlu kita lakukan, di mana kita kena bantu, di mana kita tak perlu membantu dan lain-lain lagi. Bagaimana menjadi seorang parent, macam mana nak menjadi seorang masyarakat dan hidup dalam masyarakat. Jadi semua ini kita dapat daripada education ya, dari education. Jadi selain daripada itu, dia akan membantu ya dalam pembentukan akal kita ya. Kerana akal kita, kalau kita tidak educate dia dengan baik, maka dia akan tumpul. Dia tak boleh berfikir dengan baik. Jadi dia akan menyebabkan akal kita mempunyai maklumat yang banyak. Jadi maklumat yang banyak ni boleh kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Dia akan membentuk logical reasoning. Iaitu kita boleh membuat reasoning yang baik. Ya, kerana kita ada maklumat untuk kita rujuk supaya kita pastikan apa yang kita lakukan itu adalah betul. Dan kita akan lebih fokus ya terhadap apa yang kita kena lakukan kerana kita tahu bidang ini tak bersesuaian dengan bidang apa yang kita fikirkan. Jadi dengan itu kita lebih fokus. Dan kita allow untuk inovasi dan kreativiti ya, kerana ilmu yang kita ada itu kita boleh fikirkan untuk bagaimana untuk mendapat ya, perkara-perkara yang lebih daripada apa yang kita peroleh dan kita create untuk kita create ya sebagai kreativiti. So di sini saya mula mempersoalkan, adakah ini asas kepada keseluruhan pendidikan kita, iaitu allows for innovation and creativity. Kerana itulah pandangan semua guru
Kita dapati kalau kita pergi ke mata perguruan, kita pergi kepada universiti pendidikan, kita pergi kepada yang mengajar kepada guru-guru, yang akhir conclusionnya ialah untuk possibility bagi murid untuk membuat inovasi dan kreativiti. Dan itu dah dia. Ya, laluan pendidikan Malaysia bermula daripada prasekolah, pergi ke sekolah rendah, pergi ke sekolah menengah, pergi menengah atas, lepas tu menengah dan tertiary, dan akhirnya dapat pekerjaan. So ini mengambil masa ya, yang agak lama ya, prasekolah 1 tahun rendah, 5-6 tahun dan seterusnya sekolah menengah dan sampailah mendapat pekerjaan. Jadi itu laluan ya, pendidikan di Malaysia. Dan kita mempunyai plan pembangunan pendidikan Malaysia di mana kita nak pastikan ya, mereka punya akses kepada antarabangsa supaya mereka memastikan setiap murid proficient ya, dalam bahasa Malaysia, supaya melahirkan rakyat dengan penghayatan nilai dan transform keguruan sebagai satu profession. Dan banyak ya, sampai ada 11 itu. Jadi plan kita memang jelas, 2013 hingga 2025. Falsafah pendidikan kita adalah agak unik kerana saya tengok ya, dari segi falsafah ni dia yang unik ya, kerana falsafah pendidikan kebangsaan mengaitkan apa yang kita belajar dan perkembangan potensi individu tu dikaitkan dengan bukan saja dari segi intellect tetapi dari segi rohani, emosi dan jasmani, dan ianya dikaitkan dengan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi kita saja saya tengok dari segi falsafah pendidikan, kalau pergi tengok kat Britain dia tak ada kaitkan dengan Tuhan. Di Amerika ada ya, tapi tak sedetail yang apa yang ada di Malaysia. Jadi inilah satu keunikan. Cuma adakah perkara ini diimplementasikan sepenuhnya? Yang ini yang saya nak persoalkan ya, dalam presentation saya ini. Apa dia tanggungjawab guru? Seorang guru itu adalah pendidik, membimbing, mengajar dalam kelas. Sekaligus guru juga bertugas membabitkan murid dan pelajar di sebuah sekolah. Guru juga bertanggungjawab terhadap masalah disiplin, kedatangan, kelakuan dan budi pekerti pelajar. Jadi ini semua tanggungjawab guru. Okey? Jadi tanggungjawab guru ni kalau kita nak letakkan memang banyak. Terutama kepada masyarakat, kepada negara, dia tak boleh mengajar sesuatu yang merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara. Jadi guru itu hendaklah memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar tersebut. Dan tanggungjawab terhadap pelajar, dia memenuhi tanggungjawab, mesti dia bersikap adil terhadap pelajar. Boleh, ya, kerana dia bangsa lain, bangsa Cina, kita ajak cara lain. Dia bangsa Melayu, ajak cara lain. Bangsa Hindu, kita ajak cara India, kita cakap bangsa lain. Begitu juga dengan agama. Dia agama Hindu ke, Kristian ke, Islam ke, kita kena ajar perkara yang sama. Dari segi politik, dia ikut DAP ke, dia ikut PAS ke, dia ikut UMNO ke, kita tak boleh bertukar. Jadi ini adalah tanggungjawab guru. Dan dari segi rakan sejawat, kita tidak boleh mengatakan guru kawan kita itu tidak berilmu dan lain-lain lagi. So kita kena hormat ya, di antara satu sama lain. Jadi itu adalah tanggungjawab guru. Apa kepentingan dalam membina hubungan guru dengan murid? Ini juga adalah penting. Ya, kerana kalaulah perhubungan di antara guru dengan murid itu tidak sesuai, maka kita akan dapati pembelajaran itu akan jadi pincang. Ya? Kerana ini akan, kalaulah perhubungan itu baik, dia akan mengurangkan masalah disiplin, akan membentuk peribadi yang mulia, akan menjadi model ya, yang boleh diikuti oleh murid dan guru yang lain. Hubungan yang baik dapat memberikan manfaat kepada kedua pihak, iaitu pada murid dan juga pada guru. Dan kalaulah kita nak senaraikan, ya, memang banyak hubungan ini akan menyebabkan murid dan guru dua-dua akan merasa gembira ya, dalam kelas. Mereka berkomunikasi dengan mudah. Dan perkara ini selalunya perlu dilakukan dari awal pegang, ya, bukan ada kat akhir baru kita suka sama suka, lepas itu tak suka dah. And then mesti tahu latar belakang sosial dan akademik, ya. Seorang guru perlu tahu ya, ni bagi murid dan juga guru, dan melicin pembelajaran dan menaikkan motivasi guru. Kerana apabila guru itu mengetahui siapa murid dia, maka dia akan lebih motivate dia untuk mengajar, dan ada kerjasama dan senang dikawal. Bukanlah dia mengajar di depan, murid main cerita lain kat belakang. Aktif dan berkesan
Jadi komunikasi dua hala ini akan merangsang bukan saja guru tetapi kepada murid. Sesama erat dengan guru. Jadi guru tu rasa seronok untuk mengajar. Dan murid juga rasa seronok kerana dia mendapat perhatian daripada gurunya. Jadi prestasi murid itu penting. Ada monitoring of prestasi itu penting. Dan ini yang perlu dilakukan continuously secara berterusan. So, laluan ini kita telah tetapkan. Kita di Malaysia bersetuju yang bahawa laluan pendidikan ini adalah seperti yang saya telah nyatakan tadi. Saya tunjuk lagi sekali graf kerana graf ni amat penting bagi kita. Jadi, bila kita bercakap mengenai laluan tadi, we are talking about curriculum, pengisian dia. Apa dia pengisian dia? Kerajaan Malaysia telah decide bahawa curriculum bagi setiap subjek, ni saya cakap mengenai subjek, setiap satu subjek, bergantung kepada standard kandungan. Iaitu apakah dia kandungan yang perlu pelajar itu mengetahui, apakah kemahiran yang perlu mereka perolehi. Dan selain daripada standard kandungan, mereka juga mestilah mempunyai standard pembelajaran, iaitu menetapkan kriteria ataupun indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Dan yang akhir ni yang sebenarnya adalah apa yang saya nak tumpukan, iaitu standard prestasi. Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap prestasi yang perlu murid pamerkan. Maka ini adalah yang menentukan, tadi saya tunjuk aliran bagaimana seorang murid itu akan melalui dari prasekolah sampai ke universiti. Jadi apakah mereka akan pindah daripada satu tahap ke satu tahap lain secara tahunan kerana dia berubah tahun? Tentunya tidak. Apa yang kita perlukan ialah satu set kriteria untuk melihat bahawa mereka ini akan berpindah dengan sebab-sebab yang tertentu kerana mereka telah menguasai ilmu tersebut, telah memahami ilmu tersebut, barulah mereka akan pergi kepada tahap yang berikut. So ini juga adalah pandangan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi isunya ialah pengajaran itu sendiri kita takrifkan sebagai pedagogi. Perkataan pedagogi di sini adalah berasal dari bahasa Latin yang beri maksud kaedah mengajar kanak-kanak. Definisi yang lebih tepat ialah pedagogi ini diartikan sebagai kemahiran mengajar yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam satu bidang, untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut bermakna. Dia tak boleh saja ikut hati dia saja. That's why kita ada maktab perguruan ataupun institut pengajian pengajian guru, kerana mereka diajar teknik-teknik ini, pedagogi ini, supaya dengan itu mereka akan melakukan cara yang terbaik. Dan kerana inilah satu keunikan kita di Malaysia ni. Guru kita adalah guru-guru yang terlatih, bukanlah guru-guru yang kita ambil kat tepi jalan dan minta dia mengajar. Dan kurikulum standard sekolah kebangsaan dibinakan berasaskan pada 6 tunjang, iaitu kita diajar mengenai komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi. Dan sekarang ni ditambahkan kepada 2 lagi, iaitu kemahiran abad ke-21 dan kemahiran berfikir aras tinggi. Bila masuk bahagian ini yang menjadi sensitif sikit ni, kemahiran berfikir aras tinggi. So, apa dimaksudkan di sini? Pentaksiran. Kalau kita tengok dari segi bagaimana mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi ataupun hebat ini, dia bermula daripada aplikasi, di mana apa yang dimaksudkan aplikasi itu ialah menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam satu berlainan untuk melaksanakan suatu perkara. Pertama, dia mesti boleh buat aplikasi. Yang kedua, dia mesti boleh buat menganalisis, mencerahkan maklumat daripada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam satu hubungan kait dengan bahagian berkenaan. Itu nama menganalisa. Kemudian yang ketiga ialah menilai, membuat pertimbangan dan keputusan, menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi. Dan akhirnya boleh mencipta. Ini perkataan yang saya telah sebut daripada mula tadi. Jadi untuk
kemahiran berfikir aras tinggi ni, akhirnya dia mesti boleh mencipta, iaitu menghasilkan idea atau produk keadaan yang kreatif dan inovasi. Okey, itu dia keyword yang saya dah mula sebut. Jadi yang sebenarnya KBAT ini ialah keupayaan aplikasi pengetahuan. Kalau nak sebut kemahiran dan nilai dalam penangkulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. So itu di KBAT. Dan ia merangkumi kepahiran berfikir kritis, kreatif, penangkul dan strategi berfikir. Jadi kemahiran berfikir kritis ini adalah kebolehan satu idea secara logik dan rasional. Jadi membuat pertimbangan yang sewajar dan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Jadi kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasil dan mencipta sesuatu. Yang ini yang menjadi isu saya, yang perlu saya ketengahkan. Dan yang ketiga ialah kemahiran menangkul. Ini pun tak ada masalah. Iaitu kita melihat kepada ilmu yang kita perolehi dan kita akan lihat kepentingan dan kemana ilmu itu akan bawa kita. So, sekolah sekarang ni ada apa yang kita namakan pentaksiran sekolah. Apa dia pentaksiran sekolah ataupun dalam ringkasannya PS? Adalah sebahagian dari pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses mendapat maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan. Lemak dah putih dah pula. Putih dah pula. Hello? Ya, Prof. Boleh ke? Boleh dengar ke? Boleh dengar. Okey. So, kita pergi kepada pentaksiran. Pentaksiran ini adalah satu usaha yang kita harap dapat kita membantu kita untuk menilai murid yang sedang belajar. Jadi, bila dia pergi daripada tahun ke tahun, kita akan buat pentaksiran ini. Jadi, ia boleh dilakukan secara formal ataupun summative. Formal ataupun summative. Itu ada dua cara yang kita boleh lakukan. Dan semuanya dilakukan semasa PDP, iaitu pengajaran semasa kita mengajar dan belajar. Dalam melaksanakan PS ini, iaitu pentaksiran sekolah, kita perlu rancang dan bina item, memeriksa, merekod dalam tahap penguasaan murid. Jadi ini kita kena lakukan. Dan guru perlu menilai murid secara kolektif, keseluruhan dan holistik. Jadi penilaian tersebut membantu dari segi perkembangan profesional dan kebijaksanaan guru yang diperlukan untuk menentukan tahap penguasaan keseluruhan murid. Jadi dengan itu dia akan tahu, oh murid ni dah ready ke untuk belajar ilmu yang berikutnya ataupun dia tak ready lagi. Perlulah kita melakukan sesuatu untuk pastikan dia dah ready untuk go to the next step. Jadi tujuan pentaksiran ni agak penting, mengesan pertumbuhan dan perkembangan murid bersesuaian dengan peringkat umurnya, mengenal pasti kecerdasan dan potensi murid bagi mengukur dan pertingkatkan perkembangan secara keseluruhan, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke masa, memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan penjaga perkembangan pembelajaran murid yang terkandung dalam kurikulum standard sekolah, prasekolah ke ataupun sekolah biasa. Mengesan keberkesanan pengajaran murid serta peluang pembelajaran dan persekitaran yang diperlukan. Jadi dengan itu, dia akan membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan. Setelah dia melihat perkembangan potensi murid dan membantu pelajaran murid dan memperbaiki pengajaran guru. Jadi ini kita dapati. Itu dia, apakah dia prinsip pelaksanaan pentaksiran? Pentaksiran dijalankan termasuk kognitif, efektif dan psikomotor. Dan pentaksiran ini dilakukan selari dengan tujuan yang ditetapkan. Pentaksiran dilakukan secara berterusan dan sepanjang. Dia haruslah sah dan sahih. Jadi detail itu memang adalah. Memang kita dalam Kementerian Pelajaran melakukan perkara ini. So sekarang ni cuma yang menjadi masalah saya ialah penyataan umum tafsiran tahap penguasaan pengetahuan bagi mata pelajaran ialah
Tafsiran berikut. Tahap pertama, dia mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran asas. Tahap yang kedua, ini dinamakan rubrik pengetahuan. Nombor 2 ialah memahami pengetahuan dan kemahiran. Kita dapat jelaskan kefahaman tersebut. Yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan tugasan mudah. Nombor 4, menganalisa pengetahuan dan kemahiran dalam konteks menyelesaikan masalah. Penguasaan yang nombor 5 ialah menilai dan mengetahui kemahiran dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. Dan akhirnya mereka cipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Kalau kita tengok tafsiran ini dalam untuk kita tafsir tahap-tahap bagi seorang murid dalam ilmu atau kematangan yang perlu murid itu lalui, kita dapati akhirnya kita nak dia boleh mereka cipta. Itu dia harapannya. Dan interestingly enough, ini ambil daripada belum taksonomi, belum taksonomi yang bermula daripada Rembrandt, dalam bahasa Inggerisnya Rembrandt, remember, understand, apply, analyze, evaluate dan create. So hanya terjemahan ini saja. Jadi masalahnya akhirnya adalah inovasi. Itu dia tujuan akhirnya. Jadi rubrik Bloom ini kalau kita tengok dalam proses aliran pendidikan di Malaysia, dia turun naik. Maknanya bila dia belajar ilmu baru, dia akan paras dia tinggi, naik. Kemudian bila dia belajar lagi satu ilmu baru, dia akan turun naik. Ataupun seakan-akan orang yang berlari. Bila dia berlari, dia nampak ada penghalang, dia akan loncat penghalang tersebut. Jadi samalah, dia akan mencapai katakan kebolehan untuk mencipta. Dan kemudian dia akan belajar ilmu baru dan seterusnya. Itu dah rubrik Bloom. Cuma kita dapati limitation of Bloom's taxonomy ini ialah kita dapati bahawa seakan-akan pemikiran kita ini adalah dalam bentuk hierarki. Maka kita mesti ikut step dulu satu-satu sampai naikkan nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Tapi ini bukannya cara kita berfikir. Kerana dalam bila kita belajar, kita bukan belajar cara itu. Apa yang kita ikut cara kita belajar ialah kita perlu mengambil dari sudut kognitif, efektif dan psikomotor dia. Dan barulah kita dapat kesalahannya. Kognitif berarti kita belajar dari segi knowledge dia, ilmu pembezaan ilmu tersebut. Dari segi psikomotornya, kita mempelajari dari segi skill dia atau kategoriasi abstrak bagaimana kita membahagi-bahagi kerja tersebut. Dan akhir sekali ialah the effective outcome, iaitu the action that go along with the mindset dan value dari segi kognitif dan psikomotor kita. Jadi itu aja sepatutnya. Jadi sekarang ni 3 cara advantage as well as disadvantage in relation to achievement of student. Jadi sekarang ni kita dapat murid kita, dia bukan suka mendengar, dia bukannya suka mengeluarkan ilmu apa orang kata maklumat yang mereka perolehi. Mereka telah bertukar. Dia pun akan lebih suka bertanya mengapa, why, how, bagaimana dan when, di mana, bila. Jadi kita sebagai pendidik perlu menukar. Jadi must become mesti berfikir kreatif supaya perkara ini murid kita tak sejemu. We need to make changes to meet the demand of murid kita. Jadi belum taksonomi ini kita dapati ganjil, dia mula daripada lower to higher order of thinking. Kita perhatikan memang dia mula the lower order because remembering adakah lower order. Bila kita dah analyze baru kita masuk the high order of thinking. Jadi adakah ini cara progression? Memang untuk algebra dan calculus memang kita buat itu. Tapi bolehkah kita pakai ini untuk sebuah subjek? Tentunya tak boleh kerana subjek itu berbeza-beza. Sebagai contoh kita tengok ni Bloom taxonomy. Kemudian dia akan bagi pula Bloom Taxonomy Revised yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan sekarang ni ialah yang di sebelah kanan tersebut. So the problem is that both version, kalau kita perhatikan, dua-duanya sama je. A false version of learning. Learning is not hierarchical ataupun a linear process. Dia bukan as simple as ada step seperti ini. So this graphic memang jelas that cognitive process are discrete, that it is possible to perform one of these skills separately from the other. Saya boleh remember
kemudian saya boleh understand, saya boleh apply, kemudian boleh analyse. Dalam kehidupan kita tak ada, it doesn't work that way. Jadi ini menyebabkan dia menipu kita dan murid dan guru kita menjadi masalah mengenai perkara ini. Kalau guru kita punya masalah dari segi ni, dia akan membutakan anak murid kita. Dan tu kes yang lebih ekstrim, anak murid kita akan menjadi keliru. Okay? So kalau kita tengok dari perspektif learning, kalau kita pergi mendalam pada perspektif learning ini, kita dapati menggunakan piramid dalam menggunakan piramid ini dalam keadaan Bloom ini, dia letakkan knowledge dan remembering at the bottom of the stack. Jadi kita letakkan knowledge, ilmu dan mengingat itu at the bottom of the stage. Kalau lah this therefore seen as least important, nampak macam itu adalah tak penting, as a lower level process that should kita avoid, kerana kita nak our student to be high level thinking, macam saya sebutkan tadi. Tetapi ada juga orang mengatakan, although we fikir macam tu, the bottom of the pyramid bagi Bloom, apa yang dimaksudkan ialah foundation, itu asas. So nothing being possible kalau kita tak ada ilmu yang asas. Tapi kebanyakan guru kita dapati dia tidak berpegang kepada konsep ini. Ini dia masalah. Guru anggap ini sebagai asas dia, tetapi dia anggap ini sebagai pemikiran yang tak penting, Okay? Dan framework contribute to a national trend to devalue the importance of basic knowledge. Jadi bila kita guna Bloom ini, maka secara keseluruhannya pendidikan kita di peringkat nasional akan meletakkan ilmu asas sebagai tak penting. Dan ini adalah satu masalah yang serius. Bagaimana possible the low income student with less exposure to source of knowledge, apa yang kita dapati orang yang low income student yang mempunyai pendapatan yang rendah, selalunya mereka ni kekurangan ilmu, dan oleh kekurangan ilmu ni lah yang menyebabkan ada knowledge gap di antara sekolah di bandar dan sekolah di luar bandar. So how can we explain ini berdasarkan kepada piramid Bloom tu tadi. Jadi the root problem with the framework is that it does not accurately represent the way that we learn. Kita belajar bukan cara itu. Kita bukan start dengan remember things ataupun faham mengenai perkaranya, dan apply, dan move up the pyramid sampai kita boleh mencipta. Tetapi kalau kita perhatikan, kita belajar, ini adalah kefahaman kita. Memang kita lakukan setiap hari dan kita boleh tanya diri kita sendiri. Instead, much of the time we build understanding by applying knowledge and by creating things. Bila kita apply knowledge dan kita create things, barulah kita dapat belajar, learn. So, when an adult, sebagai contoh, when an adult set out to learn something new, katakan dia belajar bahasa Spain ke, dia meditate ke, ataupun lain-lain, maka apa yang dia perlu lakukan mula-mula ialah melaksanakan. Maknanya learn the facts and remember things. Tapi dia kena apa dia faham pun, dia dah mulai cakap mengenai Spanish, dan cuba baca Spanish, write Spanish, practice meditation dan seterusnya. In other words, dia apply dan create dulu, baru dia construct a deep understanding. So, ini adalah proses learning yang sebenar yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu, dan semua orang lakukan. Bukan hanya saya ataupun orang-orang yang tertentu saja. Semua orang lakukan pembelajaran macam tu. Jadi untuk prepare life, belum taksonomi ni yang sebenarnya merosakkan kita. Yang merosakkan masyarakat, yang merosakkan anak murid kita. Kita kena bagi satu perkara yang lain, yang counter padanya. So we agreed that understanding bukannya diperolehi, we must agree bersama-sama sekarang ni bahawa untuk memahami, kita mula dengan application dan creation. Itu adalah permulaan kita. Dan dari situ barulah apabila kita create, baru kita cuba faham. And while they create and analyze, they build knowledge and understanding. They began creating things at the beginning of the study. Jadi sekarang kita punya angle dah tak betul.
they can use their mind and their hands actively in the creation process and analyzing their understanding individually and collaboratively at the time. So whatever careers and life choice are made, also make themselves in situation where they need to create thing dulu. Bagi contoh, dia akan start dengan website, macam mana nak buat blueprint, macam mana nak buat circuit board, macam mana nak buat business plan. Dia tak start dulu daripada cuba remember what is business plan, what is, dia buat dulu benda tu dan dia cuba faham mengenai perkara ini. Dan much of the learning will take place where they create things. Dan bila dia cipta sesuatu, maka dia akan belajar mengenainya. Dia buat research, dia buat trial, dia buat prototype, kritik dan revision. Jadi, what they learn through this process will send back to books. So, barulah dia pergi cari buku untuk remember, untuk cari resources dan lain-lain. Jadi sekarang ni dah balik. Apa yang belum cadangkan tu dah mengelirukan kepada semua perkara. Jadi learning in life yang sebenarnya adalah dynamic, synergistic, interrelated. It's never a static dynamic. Bukan macam piramid tersebut. Jadi oleh kerana mencipta dan menginovasi ini penting untuk pendidikan, mengapa kita cuba mengenali pencipta? Seorang itu dan guna Bloom. Why not? Since pencipta dan inovasi penting untuk pendidikan, kenapa kita tidak cuba mengenali pencipta itu sendiri? Bila kita mengenali pencipta, maka kita boleh mencipta dan menginovasi dengan cara yang terbaik. Okay? So, saya mencadangkan satu rubrik alternatif yang mula daripada menyedari, kemudian kita menyerah, kita bersyukur, kita yakin, dan kita memahami hakikatnya, dan akhir sekali ma'rifatullah, iaitu kita mengenal Allah. Menyedari itulah kita menyedari bahawa semua kehidupan dunia ini mengikut peraturan yang ditetapkan Allah secara rela. Dan kita menyerah adalah kita menyerah pada peraturan Allah di dunia yang diberi pilihan untuk jin dan manusia untuk memilih dan menerima. Tapi akibat pilihan tersebut berbeza. Kita bersyukur terhadap setiap pemberian Allah sama ada dalam melaksanakan ibadat atau menerima nikmat ataupun kesusahan. Kita kena yakin perasaan takwa meresap dalam jiwa raga dan rasa kewujudan Allah di setiap perbuatan dan amal. Dan hakikatnya kita merasa lemah diri terhadap Allah yang berkuasa untuk melakukan sebarang laku tanpa sekatan. Dan akhir sekali kita ma'rifatullah, iaitu menganggap persatuan dalam perasaan dan pengalaman, tindakan fizikal dan setiap perbuatan dengan Allah secara spontan dan efisien. Saya rasa rubrik ini adalah lebih baik daripada rubrik Bloom yang telah dibentangkan. Kalau kita buat perbandingan tahap penguasaan tersebut, ke tahap 6 mereka cipta, kita tukarkan kepada makrifah. Nombor 5 menilai, kita tukar kepada hakikat. Nombor 4 menganalisa, kita tukar kepada yakin. Nombor 3 mengamplifikasikan, kita cakap bersyukur kepada Allah. Nombor 2 memahami, kita cakap menyerah kepada Allah. Dan nombor akhir permulaan itu ialah mengingat kembali, kita berbuat menyedari. Okay. Jadi dengan itu kita pentafsiran kita, kalau Bloom dia akan mencipta dan inovasi. Dan ini bersaing dengan Tuhan. Jadi kita sebagai seorang Muslim, ini tak patutnya kita lakukan. Tapi kalau Rasulullah, kita tengok bagaimana dia mendidik. Pentaksiran dia adalah pembersihan hati. Dan pembersihan hati itu akan create generasi Al-Quran. Yang kita tengok banyak. Ibn Sina, itu semua adalah hasil daripada pembersihan hati. Dan kaedah alternatif yang saya cadangkan ini akan mengenal Allah. Dan hopefully kita akan dapat generasi baru Al-Quran yang telah dibentuk oleh Rasulullah, maka hopefully kita akan juga membentuk generasi yang seperti itu. So itulah pentafsiran rubrik tahap tertinggi. Ini istilah-istilah yang digunakan dalam pendidikan dan akhirnya impak yang kita boleh dapati. So rubrik alternatif ini pun akan sama Kerana ilmu itu berubah, maka kita akan dapati dia turun naik sebagaimana yang saya telah tunjukkan untuk Bloom. Cuma sekarang ini kita punya puncaknya ialah mengenali Allah rather than cuba mencipta sesuatu. So saya ingat setakat situ saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Profesor atas pembentangan beliau sebentar tadi
berkenaan dengan ibu, kita dah nampak dia cadangan kepada Datuk Profesor berkenaan dengan kiranya sistem pendidikan kita lah. InsyaAllah tanpa membuang masa lagi, saya buka ruang kepada hadirin-hadirin yang ada pada malam ini yang ada dalam ruangan Zoom, mungkin juga yang daripada live YouTube ataupun Facebook, boleh juga bertanyakan soalan. InsyaAllah saya buka ruang kepada semua. Ada sesiapa ingin bertanyakan soalan kepada pembentang kita pada malam ini? Ada kan? Sesiapa? Ruangan Zoom kita pada malam ni ada 10 tolak saya dengan Datuk Prof. Kita dengan host ada 7 orang. Mungkin ada yang daripada live yang ingin bertanya. Ya, Puan Kasum ingin bertanya ke? Ada unmute je. Boleh unmute apa? Puan Kasum perlu unmute dulu mic. Unmute Zoom. Puan Kasum perlu unmute. Tak dapat dengar suara. Saya cuba sekarang, okey ya? Dah dengar? Boleh dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita di atas penjelasan yang disampaikan tadi. Jadi kalau kita lihat di segi apa nak sampai kepada makrifatullah yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita lihat nak sampai dari segi itu maknanya yang cukup baik untuk kita nak capai. Tapi dalam proses itu maknanya perlu kepada pendidik itu sendiri makrifatullah kan dia sendiri kalau kita lihat dari segi kalau dia sendiri tak capai itu, jadi bagaimana untuk ini kan sebab apa dalam soal proses mendidik salah satu perkara yang begitu mudah kalau dia sendiri tidak mencari di luar, cuma apa yang disampaikan dia belajar sebelum ini itu yang disampaikan. Mana yang kita tengok agak sukar. Mana dia kena cari di luar. Kerana itu kita lihat dalam penglibatan sebagai pendidik dia perlu ada penglibatan di luar itu. Mencari ilmu yang di luar itu tidak hanya yang dia dapat selepas dia belajar saja. Jadi mana perlu dikembangkan, kalau tidak matlamat tadi nak sampai kepada kita sebutkan makrifatullah yang kita balik pada surah Al-Alaq itu Iqra' bismi rabbik. Maknanya dia tidak akan capai sebab yang dibelajar sebelum itu adalah yang tidak ke arah itu. Jadi maknanya kalau kita lihat dalam soal pendidikan ni agak inilah bila ada percanggahan pendidikan itu, percanggahan. Sebab kita lihat dalam konteks keluarga bila ada percanggahan antara dua ibu bapa, dua pendidik itu pun dah confuse dah anak-anak. Apatah lagi di kalangan pendidik yang pelbagai. Ya, jadi masuk mengajar. Jadi pelajar-pelajar tu, murid-murid tu dia akan lagi pening kepala. Sebab dapat percanggahan idea dan ni yang tidak sampai kepada satu kesatuan makrifatullah tadi. Jadi maknanya segi ini memang ideal, tapi segi nak mencapai itu memang pening dan akhirnya itulah lahirlah pelajar-pelajar yang belajar untuk duniawi tapi tidak ke arah yang ini. Itu satu masalah yang
yang nak reality tu cukup payah. Jadi sikit lah kan. Tapi lah ayat dan segi ni ideal lah, memang kita nampak lah kepentingan ilmu dan penguasaan oleh pendidik itu sendiri. Saya rasa itulah yang dapat sikit lah untuk ni. Okay, boleh saya jawab tu Ustaz? Dan saya ingat Puan Kasum telah orang kata memang betul lah mengetuk di paku yang betul. Right on the nail. Bila saya bawa idea ini, sebenarnya saya nak tengok kalau boleh Kementerian Pendidikan tukar cara kita mengajar guru kita daripada mengajar menggunakan penakulan Bloom kepada apa orang kata rubrik yang saya cadangkan. Kalaulah guru tu diajar supaya mencari Allah, maka murid tu nanti dia akan ajar juga mencari Allah. Betul. Kalaulah guru tu sendiri tak mencari Allah, maka murid tu akan mencari Allah. Masalah kita sekarang ini bukannya dari segi guru itu, ialah kerana kita sebagai pendidik yang menjadi bidang kepakaran kita sebagai pendidik membenarkan pengajaran guru-guru kita supaya mendidik cara salah. Jadi bila keadaan ini berlaku, maka umat Islam menjadi rosak. Dan kerosakan ini kita dah biar selama 60 tahun ya, sejak kita merdeka lagi. Saya rasa telah tiba masanya untuk kita ubah. Adakah ini cara yang mudah? Tidak. Saya tak kata ini mudah. Tapi kita perlu lakukan ini. Kerana masyarakat, pelajar murid-murid ni yang menjadi kafir sudah bertambah daripada tahun ke tahun. Dan bila saya berhadapan dengan mereka, saya dapati kebanyakan argument yang mereka beri, saya boleh mencipta, maka saya adalah macam Tuhan. Kita tengok dalam Al-Quran. Ingat tak cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud? Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku, ya Allah, dia boleh menghidup dan mematikan orang. Yang tahu apa Namrud buat? Dia ambil seorang hamba, 2 orang hamba, dia bunuh seorang, dia biar hidup seorang. Tengok, aku pun boleh buat itu. Aku Tuhan. Ini dia Nabi Ibrahim, kebijaksanaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa dia kata? Okey, tak apa, betul lah tu. You boleh bunuh orang, boleh tak nak bunuh. Sekarang ni, naik matahari di sebelah barat. Baru dia tahu. Itu dia Tuhan. Itu dia Allah. Kita kena ajar guru kita di mata perguruan, di RPG, semua tempat-tempat yang penting ini. Kena jangan ajar Bloom. Bila you still mengajar Bloom, you mengajar murid-murid kita untuk menjadi sesat. Dan minta maaf lah, saya emosional sikit dalam hal ni. Bukan saja kita mengajar murid-murid kita menjadi sesat, mereka ini akan jadi guru-guru yang menyesatkan pula murid-murid mereka. Yang ini yang saya takut. Saya takut depan dengan Allah nanti, kerana saya dah tahu dah, ini satu masalah dalam pendidikan yang kita kena ubah. Ya? Dan ianya bukanlah satu perubahan yang mudah. Memang Tasum cakap tadi, memang saya agree, dia bukan mudah. Tapi adakah kerana dia tak mudah kita ubah? Tak boleh, kerana ini menyalahi agama. Orang kata tak menyalahi agama. Saya nak tanya, siapa yang memahami Bloom sebagaimananya? Memang saya dah berbincang ya, dengan ramai guru-guru, terutama guru yang mengajar Chris. Ni Puan Kasum ya. Puan Kasum, apa jawapan mereka? Kami diajar di maktab supaya menginovasi ayat surah Al-Imran. Macam mana kami boleh menginovasi surah Al-Imran? Itu kelihatan Allah. Saya kata, yang sedihnya tu pula, oleh kerana mereka tak boleh menginovasi surah Al-Imran, bagi contohlah. Dia dapat makan rendah. Ini kalau bertepatan dengan Al-Quran.
Ini kan pula lagi banyak lagi. Saya bukan cakap yang tu je. Banyak lagi. Yang disebabkan oleh kita biarkan perkara ini berpanjangan sampai sekarang, dia menyebabkan kita umat Islam menjadi keliru. Saya rasa telah tiba masanya. Tapi memanglah bukan mudah. Bukan mudah. Tapi kita as a concerted effort sebagai umat Islam, kita kena bekerjasama dalam hal ini. Kurikulum CDC perlu menukarkan perkara ini dengan cepat. Kerana lagi lama kita biarkan ini, dia akan create, sebagaimana Al-Quran kata, orang yang sesat dan menyesatkan lagi orang lain. Because benda ni, dia akan jadi ulama' nanti, minta maaf lah. Dia akan jadi ulama' kerana kita didikan kita. Tapi kalau kita didik dia mencipta, bukannya memahami pencipta, dia jadi keliru. Dia jadi keliru. Itulah pandangan saya. Wallahualam lah. Saya minta maaf lah. Dia emotion sikit dalam hal ni. Terima kasih kerana komen tu. Memang saya doa harap komen tersebut. Baiklah. Terima kasih Puan Kalsom dan juga Datuk Profesor atas berkenaan dengan macam mana guru kan, komentar daripada Puan Kalsom saya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya ataupun yang ingin mungkin ada sedikit pandangan ke nak memberi insight mungkin. Saya masih lagi membuka ruang kepada siapa sahaja untuk respon ataupun ingin bertanyakan soalan. Saya nak dengar pandangan ni sama ada doktor ke profesor ke Rahimah daripada Yuniza. Oh ya. Dr. Rahimah daripada Yuniza ada ke? Doktor ke profesor? Recording ke? Unmute kalau nak cakap. Silakan sesiapa saja. Datuk Profesor tadi request Dr. Rahimah. Dr. Rahimah betul Adresnya Dr. Rahimah daripada Yuniza. Datuk Profesor request insight sikit pandangan sikit. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil pasal apa? Dibenarkan. Hairul. Tak dibenarkan. Sepatutnya ada setting. Saya rasa ni host kena ni. Boleh. Saya pun dah buka lah. Ke co-host kena. Saya tak boleh juga. Saya co-host. Saya pun co-host lah. Semua tak boleh. Minta Khairul ataupun Naim. Mute semua orang. Okay. Dr. Rahimah Ambong boleh. Silakan. Okay, boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Rahimah daripada Yuniza. Okay, berkenaan dengan pasal saya follow Hafiz lah. Dah nak habis. Jadi apa yang saya faham tentang inovasi lah. Jadi kebetulannya saya dianugerahkan untuk inilah anugerah inovasi di peringkat fakulti semalam pada hari Khamis baru ni. Dan saya pun ada ada mencipta ada terlibat dalam inovasi dan memenangi beberapa anugerah emas lah. Okay, jadi sini nak kaitkan maksudnya konsep inovasi tu.
dan taksonomi lah. Jadi dan masa yang sama juga saya ni memang terlibatlah dengan program pendidikan, sarjana pengusaha pendidikan dan juga program subjek lain dalam pendidikan dan juga dalam bidang lain. Jadi apa amalan di IPTA dan juga di sekolah lah. Memang kami menggunakan taksonomi Bloom tu. Yang ni pun saya rasa sebagai kita dah belajar tentang makrifatullah, maksudnya tujuan pendidikan actually untuk purify our soul. Dua perkara lah yang saya pegang, iaitu yang pertama kita nak maturity-kan soul, dan juga untuk purify, mensucikan soul tu. Itulah tujuan pendidikan. That's why pendidikan tu bermula daripada minal mahdi ilah lahdi, sepanjang hayat. Tapi apa yang difahami oleh kebanyakan orang lah, maksudnya pendidikan tu di sekolah. Hanyalah berlaku di sekolah, bermula di sekolah, dan masuknya prosesnya di sekolah. Semua itu jadi masalah kepada kami yang kata kami bukanlah maksudnya kita untuk pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam bagi kami ialah apa yang saya faham lah, it's not religious education. Tapi pendidikan yang datang daripada tauhid, yang sumber ilmunya daripada Allah sebagai the main source. Jadi tauhid paradigm tu. Jadi in the end, matlamat pendidikan ialah makrifatullah. Betul lah, saya setuju. Cuma dalam kata dari segi amalan inovasi ni, memang kita promoting kepada innovation. Jadi kita perlu bagi faham kepada pelajar dan juga pengajar sendiri apakah konsep inovasi gitu. Adakah kita inovasi ataupun maksudnya kita change, kita change something tu, atau kita innovate. Kalau Islam tu, ajaran Islam tu, tapi actually kita change ourselves. Yang berubahnya kita. Jadi produk yang kita hasilkan, iaitu inovasi yang kita hasilkan lebih kepada teknologi tu, penggunaan teknologi. Tapi dia punya substance, dia punya essence tu tak berubah. In the end, matlamat ilmu tu untuk mengenal Allah lah. Jadi masalah sekarang ni kita ni lah, maksudnya orang pendidikan perlu faham taksonomi Bloom dan juga mengamalkan taksonomi Bloom. Terutama di sekolah lah, di sekolah ke peringkat universiti ke, terutama untuk OBE kena guna taksonomi Bloom, untuk assessment guna taksonomi Bloom. Jadi everything tu mesti kena mapping lah, kena plotting, kena mapping dengan taksonomi Bloom. Jadi saya rasa inilah antara yang menyebabkan pendidikan kita tu tidak mencapai matlamat yang sebenar. Wallahualam. Terima kasih Dr. Rahimah. Ya, memang saya setuju dengan apa yang Dr. Rahimah cakap. Iaitu masalah kita bila kita menggunakan Bloom, kita tak faham apa yang Bloom cuba capai. Dan apabila kita tak faham, dia akan mengelirukan bukan saja kepada guru, tetapi the worst yang saya risau ialah pada murid. Kerana murid ini akan membawa idea yang sama untuk masyarakat nanti. Jadi bila perkara ini berlaku, ya, kalau Dr. Rahimah tengok, memang betul tujuan kita ialah ma'rifatullah. Untuk pendidikan ialah ma'rifatullah. Itu adalah tujuan dia. Tapi cuba Dr. Rahimah tengok, dalam Bloom ada ke ma'rifatullah? Adakah dia ajar bahawa selepas you mencipta, you balikkan ciptaan itu kepada Allah? Ada. Ini masalah saya. Masalah saya ialah bukan Dr. Rahimah memang nasib baik lah kerana berada kat UNIZA. Memang saya bersembang dengan ramai rakan-rakan saya dekat UNIZA. They have the right attitude. Tetapi yang masalah saya ialah yang bukan di UNIZA, yang bukan di sekolah yang berkait dengan agama. Sekolah-sekolah sebagai contoh, kalau saya nak sebutlah MCKK sebagai contoh, Maktab Melayu Kuala Kangsar, sekolah
Guru Shah. Ini semua ada sekolah-sekolah elit ataupun universiti Malaya. Memang orang universiti Malaya. Dia kata tak ada Tuhan pun. Minta maaf lah, saya nak cakap. And then, begitu juga kalau pergi, even UKM pun saya terkejut. Mereka pun kata the same. Jadi, bila benda-benda macam ni berlaku, ini yang kita hadapi masalah. Kalau sekolah universiti, sekolah yang agama ni, banyak sebenarnya. Yang banyak ialah yang bukan agama. Yang bukan agama ni, bila dia pegang pada Bloom, matlamat pendidikan dia untuk makrifatullah tu hilang terus. Bukan hilang saja, dilupakan terus. Jadi bila benda ni berlaku, yang interestingnya itu, yang mengajar tu orang Islam. Bila kita cari komen katakan, ya, bolehnya tu, ya ajar tak betul. Dia tak boleh terima. Dia kata, you ni against inovasi ke? Jadi dia cakap macam tu. Cuma hakim tak cerita siapa saya. Saya ni dari segi latar belakang dia adalah pencipta. Bidang saya ialah nanoteknologi. Memang saya banyak buat penciptaan. Tapi bila saya buat penciptaan tu, saya realise bahawa mana pergi Tuhan? Mana pergi Tuhan? Alhamdulillah ya. Saya berkawan dengan ramai ulama'-ulama', jadi mereka kata dalam pendidikan kita ni there is something wrong. Dia suruh kita percaya kepada Tuhan. Memang secara built-in, ya, secara kita sedar kita kata bahawa Tuhan tak ada. Dan secara built-in kita mengajar murid-murid kita supaya melawan Tuhan. So ini yang masalah kita sekarang ni. Dan saya ucapkan tahniah lah kerana Dr. Rahimah ada kat Uniza. Saya harap kalau boleh Dr. Rahimah yang juga mensyarah ya, di ataupun yang mensyarah di universiti-universiti agama ni, you have to go out. Lagi satu adalah USIM. Saya dapati orang USIM, pensyarah USIM memang dia punya pemikiran dia pun jelas. Tetapi yang masalahnya, sebagai contoh, minta maaf lah, ni saya punya pandangan. Macam Universiti Tanjung Melim yang mengajar guru-guru, ditanyalah mereka, apa dia tujuan dia untuk mengajar? Untuk menjadi pencipta. Dan saya tanya pula, ni pencipta siapa? Allah ataupun tak ilmu. Saya dapat dari ilmu tu, saya ajar dia dan dia menjadi pencipta. Dia berhenti cakap tu. Tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Itu dia yang saya sebab saya nak minta pandangan daripada Uniza. Tapi itulah, saya kalau boleh saya nak minta pandangan orang lagi yang dalam bidang education. Mengapa kita biarkan perkara ini? Buat anggap bahawa ini tak penting. Bagi saya ini penting, ya, dan perlu kita consider serius. Prof, boleh saya tambah sikit? Ya, go ahead. Yang tadi maksudnya kita sentuh pasal inovasi kan. Ni kita nak sentuh yang saya sebut tadi lah, tentang maksudnya bila kita mengajar di orang kata di sekolah dan juga di pusat pengajian tinggi di bawah kata kementerian, kita kena follow taksonomi tu. Dan taksonomi tu telah orang kata dah dispesifikkan, dah didetermine apa words yang kena guna, aras mana, okey. Jadi ini sebenarnya menjadi dilema lah, macam saya ni saya faham. Okey, apa matlamat pendidikan macam mana, maksudnya dalam masa yang sama kita macam tu kita tak boleh ukur actually. Okey, jadi tapi kita terikat dengan documentation tu. Documentation untuk mapping tu. Sekiranya kita tidak memenuhi standard ataupun kita mapping kita tak kena, jadi seolah-olah macam kita tidak berjaya lah, tidak berjaya melaksanakan tugas kita sebagai pengajar untuk subjek itu ataupun sebagai pembangun kurikulum tu. Macam mana Prof? Saya Prof saya setuju. Kerana ramai yang telah konflik. Memang saya setuju yang tu, because saya dah tulis satu buku
Dan buku saya ni ramai orang baca. Kebanyakan yang membaca memang cakap macam tu. Dia kata, kami dah faham tapi masalahnya kami tak ikut rubrik blue. Keputusan kami macam tadi saya cerita lah. Keputusan kami rendah. Kami rugi. Tapi itulah masalah kita sekarang. Kalau kita tak buat sesuatu, perkara ni akan berterusan. Dan perkara ni memang berterusan kalau baik, bagi saya tak apa. Dia masalahnya dia tak baik. So itulah. Tak boleh lah, saya harap kalau boleh, especially dalam bidang agama, kalau boleh support perkara ini lebih mudah bagi saya. Tetapi yang bidang sains apa tu, tak usah risau. Itu tanggungjawab saya. Saya bidang sains sebenarnya. Saya bidang sains. Bahagian agama tu saya belajar sendiri saja. So maknanya kalau saya boleh memahami dan menerima perkara ini, siapa orang lain tak boleh terima. Terima kasih Dr. Rahimah daripada Unisa. Tahniah juga saya ucapkan atas anugerah yang telah diperoleh. Yalah, kita berhadapan dengan kiranya satu isu kan, macam mana sistem, kita bercerita tentang sistem pendidikan yang kita hadap sekarang yang memang diguna pakai di Malaysia, negara kita. InsyaAllah. Mungkin ada lagi yang ingin, mungkin last kalau last ada ingin bertanya ke ataupun yang ingin berkongsi pandangan. Ada ke? Azizi ada pandangan? Setiausaha Perak Abu Adah. Cik Azizi. Yang daripada live Facebook ataupun YouTube tak ada tak ada soalan ataupun apa-apa. Okay. Adakah lagi yang ingin beri komentar ataupun bertanyakan soalan? Baik, insyaAllah. Saya kira kita tak adalah daripada siapa lagi, insyaAllah. InsyaAllah malam ni kita kupas satu tajuk yang memberi satu, kiranya bagi saya satu tamparan lah. Satu tamparan bagi kita bagaimana kita perlu, bagi saya kena menginsafi lah kan, menginsafi peranan guru itu sendiri nak mendidik anak bangsa untuk mengenal Tuhan, ma'rifatullah. Dan saya rasa mungkin saya tambah sikit kot, dia mungkin tidak terhenti kepada ma'rifatullah, tapi mencapai cita-cita kita bila kita masuk syurga tu, kita nak berjumpa dengan Tuhan, ru'yatullah. Tu kita berjumpa dengan Tuhan. Sebenarnya kita pun sebagai seorang manusia pun sudah pasti akan ada persoalan-persoalan dalam hidup ni yang tak mampu nak dikecap dengan ilmu yang kita ada kan. Jadi berjumpa dengan Tuhan tu nanti kita akan dapat menjawab soalan macam-macam lah kan. Even dalam fizik pun macam-macam persoalan tak dapat dirungkaikan kan. InsyaAllah. Tapi yang penting yang kita kupas malam ni itu untuk ma'rifatullah tu sendirilah kan. Bagaimana pendidikan kita seharusnya membawa ke arah mengenal Tuhan, ma'rifatullah tu sendiri, insyaAllah. Jadi saya rasa sampai di sini saja usrah kita pada malam ini. InsyaAllah seperti biasa setiap pada malam Isnin, hari Ahad malam Isnin akan ada lagi usrah daripada kluster sains, insyaAllah. Jadi nantikan sahaja hebahannya.
Jadi saya wakili Cluster Science ingin memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah kita tangguh dulu usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hadir.